Dia fi sabilillah. Nampak? Man jahada litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang, yang bersungguh menolong supaya naik agama Allah, supaya Islam ini maju, supaya menang Islam ini, maka dia pada jalan Allah. Nampak? Asal susah kita. Yang kita duk susah ni gambar sama tu dia pakat percaya. Faham? Padahal gambar tu tepek. Apa yang bodoh apa gitu semua kita. Nak gambar tu tepek dah. Mereka awak keluar gambar ni gambar tipu. Mereka juga yang kata oh sama. Lepas tu ada mereka juga orang lain lah yang tak suka ditipu, dia kata gambar ni gambar tipu. Waktu ambil gambar orang hak cedera sungguh tu, lepas tu ambil gambar sama, tepek mulut sama. Kita tengok, siam pula. Jadi tak fikir panjang dah kita. Jadi makanan orang cerdik semua. Jadi tak susah lah orang yang berjuang agama. Maka Allah balas dengan balasan yang sempurna. Dan tiap-tiap orang yang menegakkan agama, dia tidak akan hilang. Mati berganti-ganti. Daripada zaman Khalid ibn Walid sampai sekarang dah habis mujahidin. Walaupun kita ni menakut pahit, tapi orang hak berani tegak agama dah habis semua. Sampai ke hari kiamat. Tak payah susah. Boleh tak kita tiru tingkah laku yang baik daripada orang yang bukan Islam? Orang bukan Islam dia buat benda yang baik, kita tiru attack. Jawabnya kalau benda itu benda yang tak ada larangan pada agama boleh. Dia Islam ni bukan kita dia larang mutlak kita ikut orang lain. Tak boleh ikut ni upacara agama. Tak boleh ikut ni adab-adab yang jahiliah. Tak boleh ikut ni tingkah laku yang bercanggah dengan hukum hakam. Tak boleh ikut ni perkara-perkara maksiat. Baru tak boleh ikut. Kalau benda kemajuan boleh. Dia buat komputer, kita guna komputer. Dia buat internet, kita guna internet. Tak ada apa tu. Dia buat satu jenis seluar ni tahan api. Umpamanya, lambatlah sikit terbakar. Kita boleh beli seluar tu. Walaupun orang kafir reka. Kerana tu nak ambil manfaat. Dia menderma, kita suka tiru tak derma. Tak ada apa-apa. Dia tak boleh ikut benda ngaruh. Dia pusat jelek, kita pusat jelek. Baru tak boleh. Pasal ada orang kata tak boleh pakai seluar jin. Seluar jin tu bukan seluar orang kafir. Seluar jin ni sejarah dia direka untuk kerja lasak. Bila kita pakai luar biasa, dia kena pukul, kena apa, derah nak cari. Dia buat luar jin, dia pakai paku. Dia jahit lepih tu tak jahit dalam gitu saja kain. Dia lepih gitu, dia lepak gitu, tintang dua datang. Dia panggil luar jin. Dan kain dia menggunakan kain denim, kain jenis kerah. Supaya bila kita buat kerja, naik kuda, payah cari. Kalau pakai luar selik, makan gaji kajak. Pengak, nampak punggung belakang. Nampak puing. Jadi dia buat luar jin. Tak haram. Tak boleh pakai baju paderi. Hak tu baju agama haram pakai. Nampak? Kebanyakan baju-baju graduate, baju paderi. Bukan semua dah, kebanyakan. Nampak? Kalau kita tengok gereja-gereja, kebanyakan gereja Amerika, kalau belah-belah selatan, baju dia, paderi dia sama dengan baju-baju graduate. Nampak? Kita tengok gereja-gereja belah Oklahoma, belah Mississippi, belah Florida. Dia gereja dia lain, belah-belah negro. Kat tanah kapah tu. Dia punya hari Ahad, dia ceramah, dia nyanyi. Pendengar joget, bangun joget hanya. Jadi baju-baju dia tu, baju-baju hok pakar tu. Hari grad tu. Penyampaian ijazah. Dibawa masuk dalam universiti kita terima bulat-bulat. Patut kita buang baju tu. Pakai jubah ataupun baju Melayu, tak apa dah. Tak salah pakai hak pesen kau putih tu. Jadi hak tu dilarang. Seluar jin bukan pakaian agama tau. Dah dia pakai ketak luar jin rapang ni sampai nampak punggung. Haram. Dah apa haram? Pasal jin. Dah pasal ketak. Faham ni? Kalau puang haram pakai luar jin, dah haram pakai luar dalam. Luar dalam orang putih tak reka? Dah? Gayaknya dia sejuk. Nampak? Pakai kain baju kurung tapi sejuk. Balik dia sejuk je. Luar dalam akan nak bakar, orang putih reka. Nampak lagi? Benda hak baik tak ada masalah.
Saya ada masalah sikit. Saya selalu bawa kain semayang. Saya tiada masalah ketika tukar seluar ke kain. Tapi masa saya tukar balik ke seluar, nampak sama pasir dua butir saya. Kira berdosa ke saya kerana tidak menutup aurat? Ha? Dalam masjid. Pasir dua butir ni pula. Jadi dia bawa pergi, dia bawa jabat, masuklah surau. Nak main lahu main asal di pejabat katakan, dak umpama atau pergi surau ke. Jadi dia buang keluar, dia masuk kain, senang lah. Nak, jadi dia buang keluar kot dalam. Time lepas mayang, dia tak pakai luar mula. Nak, jadi dia pakai luar, dia masuk kot dalam, dia jatuh kain. Bila jatuh kain, nampak, keluar tak naik lagi, baru kat peha. Tubik main segang. Jadi gitu. Jadi nak tanya nampak aurat dalam surau dalam masjid haram ke tak? Jawabnya tak haram. Jangan depan tu imam dah ha. Jangan biar orang nampak. Nah, sebaiknya jangan nampak aurat kita. Sunat tutup aurat juga sempurna dalam surau dalam masjid. Tapi kalau ada orang wajib. Dan yang mungkin buang degah ngak kain pergi masuk seluar tu apa? Nah, dah muka lu penyakit mung gitu, pakai lu kain ni bubuh kat atas dada ni macam puang ni. Lepas tu masuk seluar. Nak kacing kat dalam dulu, akak zip dulu, jatuh kain. Baru betul comel tali pinggang. Jadi gitu najar kok. Saya selalu buat maksiat pada siang hari dan pada malam saya taubat. Adakah Allah jadi murka pada saya kerana saya buat maksiat yang sama setiap hari dan solat sunat taubat pada malamnya? Jadi hari-hari duk ulang itu, nampak-nampaknya taubatmu tidak diterima ni, takut-takut ni. Sebab tu taubat sungguh-sungguh. Sebab kalau kita taubat sungguh-sungguh takkan sampai tiap-tiap hari. Taubat nasuha ni kadang-kadang dia anyuklah, setahun depan anyuk pula. Ni esok buat pula. Esok buat malam taubat. Esok buat malam. Jadi hari-hari. Jadi macam taubat main-main. Jadi taubat ni sungguh-sungguh. Taubat sungguh-sungguh Allah ampuh hak tu. 2-3 tahun lagi berlaku pula, mu taubat pula. Dia gitu. Sah ke bertayamum lepas ambil wuduk sebab muka tidak boleh kena air kalau kena mudarat? Muka tak boleh kena air, lepas tu nak tayamum. Jawabnya, kita nak ambil wuduk, muka kita cedera. Ni, muka rapang habis ni. Masuk di bahar di mesinnya. Jadi tak boleh kena air. Maka start wuduk kita dengan tayamum dulu. Nak tayamum dulu. Lepas tayamum, barulah kita sambung basuh tangan. Muka tak payah basuh lah, pasal kita tayamum dah. Basuh tangan, kanan, kiri, sapu kepala, telinga, basuh kaki, selesai wuduk. Nak soalan seterusnya. Saya dan rakan saya bincang mengenai video Masitah mempersendakan hudud. Saya kemudian terlepas cakap, kalau persenda macam ini jadi kafir. Apakah hukum saya berkata demikian? Jawabnya, jangan kita kata jadi kafir ke, jadi murtad ke, melainkan kita ada dalil yang kemah. Sebab apa kita berkata demikian? Nampak? Nak masalah orang mempertikaikan hukum hudud. Pertikai itu kena tengok kok mana dia pertikai. Kalau dia pertikai hukum hudud tu maknanya kalau kita laksana hudud zalim, barulah kafir. Kalau pertikai ada sebab. Kadang-kadang pertikaian, apa yang dipertikai itu betul pada syarak. Nak, umpamanya kita masih tidak ada hakim yang cukup atau pakar-pakar dalam hudud dan kita akan buat bila sampai masa nanti. Itu dah boleh kata murtad. Jadi orang nak pertikai, jasa kita kalau tak pandai, jasa kata lagi kafir lah. Walaupun maknanya dia ulama yang tak baik, jangan kata lagi kafir. Adakah potong kuku mengikut tuntutan jari, anak jari hingga ibu jari sunnah Nabi? Jawabnya tak. Itu hanyalah apa yang telah disebut oleh ulama-ulama. Cuma yang ada kita faham daripada hadis yang umum,
Nabi suka memulakan dengan kanan. Nak, jadi kita mulakan dengan kanan. Ulama dia buat jari telunjuk dulu. Nak, jari telunjuk dulu. Lepas tu turun lah jari ibu, lepas tu naik kot jari keliking tangan kiri pula. Lepas tu turutan itu disebut oleh ulama-ulama. Kalau kita nak kerap kiri dulu pun boleh, bahan jari atu dulu pun tak ada masalah. Cuma Nabi suka belah kanan dulu. Soalan seterusnya. Sapu muka lepas tayat akhir adalah sunnah. Apakah hukum saya menggilirkan orang itu? Contoh, pada solat zuhur saya sapu muka, solat asar tak sapu. Adakah saya dianggap bermain-main dengan hukum? Jawabnya, kalau kamu niat begitu bermain-main, maka tak boleh. Nah, sapu muka lepas sembahyang ni tidak terkenal pada kebanyakan ulama-ulama. Mana ulama tahu tapi tak sebut dalam kitab-kitab muktabar. Kalau sapu muka lepas salam ni hanya beberapa kitab fiqh sahaja. Nah, kalau kitab-kitab Jawi ada sebut. Tapi kalau kitab besar-besar banyakkan tak sebut bab sapu muka. Tapi bukanlah haram. Jadi dia tak termasuk sunat yang kuat di sisi